orang asli Gombak. Dan sekarang kami di Selamat Pagi Malaysia akan berkongsi kepada anda berkaitan dengan satu persidangan, iaitu persidangan meja bulat pendidikan tahfiz Asia Tenggara yang mana akan diadakan pada Jumaat ini, iaitu 11 November, iaitu esok di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Pangi. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, saya bersama dengan Profesor Musa Ahmad, iaitu Timbalan Presiden Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia, dan juga kita ada Tuan Haji Sahlan Sarudin, iaitu Penasihat Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia. Selamat datang Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Keduanya. Baiklah Prof, kita boleh mulakan berkenaan dengan persidangan ini. Mungkin Prof boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang persidangan meja bulat pendidikan tahfiz Asia Tenggara. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah saya perkenalkan Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia, ringkasannya Permata Al-Quran Malaysia. InsyaAllah kita akan adakan satu program persidangan meja bulat pendidikan tahfiz Asia Tenggara yang akan diadakan pada 10 dan 11 November ini di ILIM. Pada peringkat awalnya kita telah pun mengadakan satu webinar. Lanjutan daripada webinar ini kita telah memanggil beberapa delegasi daripada Indonesia, Malaysia, Kemboja, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei membincangkan kelestarian madrasah tahfiz Al-Quran di Asia Tenggara. Lanjutan daripada itu, maka kita bercadang sempena dengan convocation Hupas Nusantara Pusat Permata Al-Quran. Kita adakan satu persidangan meja bulat Asia Tenggara. Jadi delegasi daripada negara-negara Asia Tenggara akan membentangkan beberapa topik yang kita akan nyatakan dalam proposal, dalam perbincangan itu, iaitu dalam satu antaranya kita tentang bagaimana Asia Tenggara ini boleh menjadikan satu hub pendidikan tahfiz. Ya. Yang kedua, kita akan bincangkan dari segi kelestarian, apakah prospek masa depan, masalah yang akan dapat lepasan tahfiz. Dan yang ketiganya, kita akan bincangkan dari segi konsep kerjasama. Bagaimana institusi-institusi tahfiz yang banyak di Asia Tenggara ini boleh bekerjasama, sharing dia punya pengalaman, perkongsian, kepakaran. Dan at the end of the day, kita adakan satu exchange program antara negara-negara. Dan ini kalau digabungkan ini, dia akan menjadi satu entiti yang besar impaknya kepada kawasan rantau Asia ini. Jadi Permata Al-Quran dia ditubuhkan dalam tahun 1998 dan 28 tahun yang lepas kita masuklah pendukung, pengusaha, pemilik tahfiz menggabungkan madrasah-madrasah tahfiz di Malaysia ini untuk melestarikan. Tujuannya ialah untuk memberikan kebajikan pada madrasah-madrasah tahfiz di Malaysia ini dan menaungi semua di perjalanan jauh mana madrasah tahfiz ini dapat dilestarikan. Jadi mission kita ialah untuk merealisasikan pendidikan tahfiz supaya ia dapat berkembang dan maju, dan mudah-mudahan ia akan lahir satu masyarakat generasi Al-Quran di Malaysia ini, khususnya daamnya di Asia Tenggara. Jadi kita ada beberapa perkara yang kita bincangkan di dalam persidangan, iaitu pengalaman yang dihadapi oleh institusi tahfiz daripada Asia Tenggara. Akhirnya kita akan membentuk satu resolusi, dan resolusi ini akan dikemukakan, kita bermuafakat untuk mewujudkan satu persefahaman, satu memorandum persefahaman untuk mewujudkan satu majlis tahfiz Asia Tenggara. Jadi adakah semua negara Asia Tenggara yang akan terlibat, dan siapakah mungkin boleh sebutkan tokoh-tokoh yang akan datang ke dalam persidangan meja bulat nanti? Kita daripada perwakilan daripada Indonesia seperti Kiai, Ustaz daripada Brunei Amiruddin, yang kita telah pun datang berbincang supaya dia menyertai program ini. Jadi 3 tokoh yang kita jemput untuk menyampaikan dalam persidangan ini ialah daripada Malaysia, daripada Indonesia dan daripada Thailand. Dan bagaimana peranan dan pengalaman institusi ini dapat kita sharing, dan juga kita dapat bertukar fikiran untuk menghasilkan satu resolusi bermuafakat untuk mengadakan Majlis Tahfiz Asia Tenggara. Tuan Haji pula bagaimana? Tuan Haji melihat apakah expectation terhadap resolusi-resolusi yang akan dibentuk selepas persidangan ini?
Baik, sebenarnya persidangan ini sendiri adalah satu titik tolak penting kepada pendidikan tahfiz di Malaysia ini sebenarnya. Sebab pendidikan tahfiz di Malaysia ini sangat dihormati oleh dunia luar. Bahkan di banyak negara-negara luar seperti Kemboja, Vietnam, Filipina, bahkan Indonesia pun menghantar pelajar-pelajarnya belajar di tempat kita, di negara kita. Sebab mereka mempunyai keyakinan terhadap sistem pendidikan tahfiz yang berjalan di Malaysia sekarang ini. Apa yang kita cuba buat, yang cuba kita aturkan di bawah permata Al-Quran ini ialah untuk kali ini kita gabungkan negara-negara di Asia Tenggara ini untuk memperkuatkan lagi pendidikan tahfiz di Asia Tenggara. Sebab kita tahu apa yang telah terjadi di negara-negara Timur Tengah. Banyak negara-negara Timur Tengah yang dulu menjadi sumber pendidikan Al-Quran, menjadi sumber pendidikan ilmu-ilmu Islam, akhirnya musnah disebabkan peperangan, konflik dan sebagainya. Dan sampai masanya kita menunjukkan peranan kita di Asia Tenggara ini, di rantau ini, di kalangan umat Melayu rantau ini, di mana kita juga mempunyai kekuatan dari segi penguasaan Al-Quran, penghafalan Al-Quran. Maka kita menginisiatifkan program ini, persidangan pendidikan tahfiz Asia Tenggara ini, untuk kita dapat kumpulkan negara-negara tetangga Asia Tenggara. Kita bertukar fikiran, kita merumuskan kaedah-kaedah, cara-cara pendidikan sesuaikan dengan contemporary masa yang kita boleh jadikan pendidikan tahfiz ini nanti menjadi satu pendidikan yang lebih dinamik, dan kita di negara Asia Tenggara ini mudah-mudahan menjadi hub kepada pendidikan tahfiz yang sophisticated, yang dinamik. Bahkan kita sebenarnya telah membuktikan di Malaysia sahaja, kalangan pelajar-pelajar lulusan tahfiz di Malaysia ini ramai yang dapat dalam masa yang sama menjadi seorang profesional. Okey, ada kalangan pelajar tahfiz kita yang menjadi doktor, engineer dan tokoh profesional lain. Jadi saya rasa sampai masanya kita berkongsi pengalaman ini dengan negara-negara tetangga kita. Dan mungkin negara sebesar Indonesia dengan penduduknya yang ramai, guru-gurunya yang ramai, mempunyai kaedah pendidikan tahfiz yang boleh kita kongsi. Begitu juga dengan negara seperti Filipina dan Kemboja. Mereka mungkin perlu berkongsi dengan kita, dengan pengalaman kita, sebab kita telah memulakan sistem pendidikan tahfiz ini di Malaysia ini dengan dukungan kuat kerajaan kita sejak tahun 1966. JAKIM, sebelum itu Pusat Islam dan sebagainya, telah memulakannya sejak tahun 1966 lagi. Jadi saya percaya persidangan ini akan jadi turning point yang sangat penting kepada pendidikan tahfiz bukan saja di Malaysia, bahkan di rantau Asia Tenggara ini. Dan ia akan berlangsung bermula besok, iaitu 11 November di Institut Latihan Islam Malaysia, ILIM Pangi. Baiklah Prof, kalau kita lihat tentang apa expectation terhadap resolusi-resolusi yang dikeluarkan untuk memperkukuhkan pendidikan tahfiz di Malaysia dan khususnya di rantau Asia Tenggara ini, bagaimana sudut pandang Prof mula melihat dengan wujudnya persidangan sebegini, dia mampu untuk menguatkan lagi kepercayaan masyarakat-masyarakat kita untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat pendidikan tahfiz ini? Kerana mungkin ada setengah-setengah antara kita ini masih lagi berpandangan bahawa pendidikan tahfiz ini mungkin pendidikannya agak terkebelakang sedikit, terutamanya dari segi fasiliti dan sebagainya. Saya percaya perkara itu tidak, tetapi perkara itu masih wujud di kalangan masyarakat. Prof, ya, betul. Maknanya sekarang ini kita lihat kesedaran pada ibu bapa. Ya. Permintaan untuk pendidikan tahfiz ini telah mula dan bertambah permintaan itu. Jadi ibu bapa menghantar anak-anak dan kesedaran ini mendorong mereka menghantar anak-anak belajar di institusi tahfiz, di madrasah tahfiz, supaya anak-anak mereka ini dapat hala tujuannya melahirkan sehufaz ataupun generasi Al-Quran yang mantap Al-Quran, akhlak mulia, dan dia akan menjadi satu aset kepada negara, iaitu sebagai tonggak pembangunan insan negara.
Jadi dalam konteks di Malaysia ini kita lihat kerajaan amat prihatin dan ada wujud dasar dalam diwujudkan satu dasar tahfiz, pendidikan tahfiz negara. Dan di situ dasar ini adalah sangat cantik digubal untuk memberikan satu ruang lingkup kepada madrasah tahfiz supaya terus bergerak dan dapat diperkasakan, diarus perdanakan dalam masyarakat. Jadi lahirlah sekarang ini institusi tahfiz yang modelnya adalah model tahfiz dinia, ada model tahfiz yang daripada turas, ada model tahfiz kemahiran. Jadi model-model ini telah dibangun dan ditekankan dalam dasar tahfiz juga, pendidikan tahfiz negara. Ini memberi ruang kepada lepasan pelajar-pelajar ini kepada melanjutkan pelajaran ke dalam bidang yang lebih tinggi. Saya ada contoh bagaimana tahfiz ini perlu ada elemen teknologi. Sekarang kerajaan telah pun membawa satu pendekatan tahfiz Tibet, contoh. Atau tahfiz kemahiran. Betul. So jadi elemen kemahiran, elemen skill dalam pendidikan tahfiz itu, elemen Tibet dalam tahfiz itu dimasukkan supaya sampai masanya hufaz atau tahfiz, dia punya al-hafiz, dia mesti ada keterlibatannya dalam elemen-elemen IT dan elemen teknologi supaya dia akan menampilkan satu golongan tahfiz yang profesional di masyarakat, dan mereka inilah akan jadi tonggak dalam human capital negara yang terbaik. Ya, dan juga kita doakan supaya persidangan meja bulat pendidikan tahfiz Asia Tenggara ini akan berlangsung dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Musa Ahmad, Timbalan Presiden Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia, dan juga terima kasih juga kepada Tuan Haji Sahlan Sarudin, iaitu Penasihat Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia, kerana sudi bersama-sama dengan Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, sekarang